Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzatul Rashidah binti Abdul Karim, S47990, di bawah penyeliaan Dr. Zikri Muhammad. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri saya yang dijalankan di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Pertama sekali kita beralih kepada pengenalan di mana pelatih telah menjalankan latihan industri di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, iaitu lebih dikenali sebagai DBKK, merupakan sebuah organisasi pihak berkuasa tempatan iaitu PBT. Ianya berfungsi untuk mentadbir dan menguruskan hal-hal pentadbiran awam dan sosioekonomi masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan Kota Kinabalu. Misi Bandaraya Kota Kinabalu adalah menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya bersih, hijau dan berdaya saing. Yang kedua adalah menjadikan persekitaran perniagaan yang kondusif dan inovatif. Dan yang ketiga ialah memperkasakan masyarakat luar bandar. Dan yang keempat adalah memantapkan penguasaan undang-undang kecil Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Dan akhir sekali adalah mewujudkan sistem pengurusan pemantauan. Dan akhir sekali, visi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu adalah Kota Kinabalu sejahtera. Seterusnya, kita beralih kepada bidang kerja yang dilaksanakan oleh pelatih sepanjang tempoh latihan di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, iaitu yang pertama sekali proses penyediaan laporan analisa keberkesanan latihan TIA, dan yang kedua ialah proses pengurusan latihan yang mengandungi tiga jenis kursus. Yang pertama adalah proses pengurusan kursus dalaman in-house, dan yang kedua adalah proses pengurusan latihan dalam negeri LDN, dan yang ketiga adalah proses pengurusan latihan luar negeri LLN, dan yang terakhir adalah proses pengurusan pelatih industri dan juga peralihan. Seterusnya kita beralih kepada sistem kerja yang dilaksanakan di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, di mana pengkaji hanya memilih dua sistem kerja. Yang pertama adalah sistem latihan dan yang kedua adalah sistem Training Impact Analysis iaitu TIA. Dan kita mulakan pada sistem yang pertama, iaitu sistem latihan yang pertama mengandungi 3 kursus seperti yang dinyatakan pengkaji dalam bidang kajian pengkaji, iaitu kursus dalaman in-house, kursus latihan dalam negeri dan kursus latihan luar negeri. Ketiga-tiga kursus ini mempunyai proses pengurusan yang tersendiri, iaitu mempunyai carta alir yang perlu diikuti semasa, semasa dan selepas pelaksanaan kursus, iaitu di mana proses pengurusan ini digunakan bagi mendapatkan kelulusan dari pihak atasan untuk pekerja dalam organisasi tersebut untuk menyertai program yang dilaksanakan ataupun membuat kursus itu sendiri. Dan ianya juga berperanan untuk menyediakan kursus kepada semua para pekerja yang berada dalam organisasi di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, di mana ia bagi memastikan semua pekerja di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang selaras setiap tahun. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sistem Training Impact Analysis iaitu TIA, di mana ianya merupakan satu penilaian yang dilaksanakan bagi mendapatkan tindak balas daripada peserta kursus, di mana setiap kursus yang dihadiri oleh peserta memerlukan para peserta untuk menjawab soalan-soalan yang telah diberikan oleh pihak organisasi dari Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Dan seterusnya, dalam sistem ini juga ia mempunyai 3 objektif utama, iaitu mengenal pasti persepsi responden terhadap latihan yang telah dijalankan dari segi aspek reaksi, dari segi aspek pembelajaran dan juga dari aspek tingkah laku. Ketiga-tiga benda ini sangat ditekankan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Seterusnya, kita beralih kepada analisis SWOT yang telah dilakukan oleh pelatih semasa tempoh latihan
melalui dua sistem yang dipilih dan sebentar tadi. Kekuatan bagi sistem latihan adalah dapat menambah pengetahuan dan kemahiran para peserta, dan kelemahan sistem latihan adalah tidak semua pekerja dalam organisasi tersebut berpeluang untuk mengikuti kursus tersebut kerana ianya terhad semasa tempoh COVID-19 ini, dan peluang yang diperolehi pula, para pekerja mempunyai peluang untuk mengikuti latihan di luar negeri dan juga di luar negara dengan kos ditanggung sepenuhnya oleh pihak organisasi. Dan ancaman bagi sistem latihan ini pula adalah kebarangkalian untuk peserta memberikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi ceramah dilaksanakan adalah kurang. Manakala analisis SWOT bagi sistem training impact analysis pula, iaitu TIA, kekuatannya di mana pihak penganjur dapat menjalankan program yang lebih sistematik di masa hadapan. Manakala kelemahannya pula di mana sesetengah peserta tidak memberikan jawapan yang telus, dengan sesetengah peserta hanya meniru jawapan peserta lain tanpa memikirkan keperluan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam kursus untuk penambahbaikan kursus tersebut. Dan manakala peluang untuk sistem TIA pula adalah di mana peserta dapat memberikan idea-idea yang mereka ada untuk disumbangkan kepada pihak organisasi yang terlibat. Dan akhir sekali, iaitu ancaman bagi sistem TIA adalah kebarangkalian peserta kursus tidak menyerahkan semula kertas jawapan yang telah disediakan oleh pihak GBKK sendiri. Seterusnya, kita beralih kepada masalah dan cadangan bagi kedua-dua sistem yang kita bincangkan sebelum ini, di mana bagi sistem latihan, masalah yang sering dihadapi adalah jaringan internet yang tidak stabil bagi kursus dalaman yang dilaksanakan, kursus dalaman dan juga kursus latihan dalam negeri, di mana ianya dilaksanakan secara online dan ianya memerlukan akses kepada internet. Oleh itu, cadangan yang diberikan oleh pelatih adalah pihak organisasi perlulah menyediakan pelan internet tanpa had, di mana ianya khas, pelan tersebut khas untuk latihan online yang dilaksanakan di organisasi tersebut. Manakala bagi sistem TIA pula, masalah yang dihadapi adalah terdapat ramai peserta yang tidak mengembalikan kertas jawapan yang telah diberikan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu kepada peserta-peserta program. Oleh itu, pelatih mencadangkan untuk melantik seorang pegawai khas untuk setiap jabatan untuk mengumpulkan semua kertas jawapan yang diperolehi bagi setiap peserta kursus dan menyerahkannya kepada jabatan yang terlibat. Seterusnya, kita akan beralih kepada pengalaman dan kemahiran. Yang pertama adalah mempertingkatkan kemahiran komunikasi, di mana ianya memerlukan komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan jabatan-jabatan yang ada di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Seterusnya adalah mempertingkatkan kemahiran bekerja dalam kumpulan, di mana setiap kursus yang dilaksanakan memerlukan kerjasama berkumpulan yang tinggi. Oleh itu, pelatih mempunyai peluang untuk memperkasa kedua-dua kemahiran ini dengan lebih baik di dalam organisasi ini. Secara keseluruhannya, pelatih dapat mengaplikasikan sedikit sebanyak ilmu yang pernah dipelajari semasa zaman belajar. Di samping itu, pelatih juga dapat menimba ilmu, pengetahuan dan kemahiran sepanjang tempoh latihan.
Oleh itu, jelaslah bahawa latihan industri ini memberi banyak pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh semua pelajar sebelum masuk ke dunia pekerjaan yang sebenar. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.